Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali. Hari ini saya ingin menceritakan satu topik yang memang ramai dah kena ataupun akan kena juga, sebab selagi mana kita berdepan dengan matahari, selagi mana kita berdepan dengan usia yang masih boleh lanjut, memang kita akan melalui proses yang dinamakan sedikit pertukaran warna kulit kita, terutama sekali di muka, dan paling yang orang takut ialah perkataan jeragat, sebab dia panggil hyperpigmentation dalam bahasa Inggerisnya. Dan hyperpigmentation, the word hyper means tinggi dia punya colouring dia. Selalunya ke arah kegelapan lah yang orang selalu risaukan. Baik, kenapa dia berlaku? Senang saja. Kalau anda ingat, kulit kita yang atas sekali dipanggil apa? Epidermis. Yang tengah dipanggil dermis, yang di bawah dipanggil hypodermis. Okey. So yang kita bicara pada pagi ini ialah antara epidermis dengan dermis tu. Kalau dibahagikan tengah-tengah tu ada tempat yang dinamakan pengeluaran kilang melanin. Anda mungkin pernah dengar, dah banyak keluar di magazine ataupun di YouTube, di Google, semua anda boleh cek. Melanin adalah satu proses nanti bila dia keluar sel-sel ni lebih aktif disebabkan ada beberapa faktor. Kadang-kadang anda tak tahu kenapa dia berlaku pun. Yang penting anda kalau boleh hari ini juga kalau boleh nak hilangkan yang kehitam-hitaman tu ataupun tumpuk-tumpuk hitam ataupun luka-luka akne. Jerawat lama pun ada kaitan dengan peradangan ataupun inflamasi kulit kita. Maklum sajalah kalau dah buat apa pun dia jadi gelap juga ataupun hitam juga, itu disebabkan oleh dah memang lama dia bertapak kat situ. Namun itu pun masih boleh lagi malam ni. Okey, kita cerita. Baik, apabila melanocyte tu jadi aktif, anda kena tahu apa penyebab utamanya. Okey. Dan hampir 40-50% daripada kejadian hyperpigmentation adalah disebabkan oleh orang kata sambak panas. Tahu tak sambak panas? Maksudnya kena matahari. Walaupun ada lagi persentasenya yang kita tidak tahu kenapa dia jadi hitam. Tak kena panas pun tak kena benda-benda yang toksik ke apa-apa pun dia boleh jadi tukar warna juga. Itu tak boleh buat apa-apa kan. Itu orang putih panggil idiopatik. Idiopatik maksudnya tak tahu kenapa sebabnya, dia saja berlaku je. Tapi yang paling utama ialah matahari, sebab tu yang petang-petang atau tengah hari ke atas tu UVA tu yang kita kena risau sikit. Yang belah pagi yang saya buat sun gazing, selalunya kita pakai UVB. That's fine. In fact diperlukan untuk vitamin D, selalu saya cerita. Nombor dua adalah disebabkan oleh masalah medication. Banyak sangat makan ubat, banyak sangat ubat-ubat seperti mungkin kita dah lama tak makan siapa yang ambil anti malaria. Selalunya Mak Saleh yang pergi ke Afrika kan atau negara-negara Asia ni, dia takut kepada nyamuk, so dia makan ubat anti malaria. Kalau lama sangat makan anti malaria, dia boleh tukar jadi hyperpigmentation, jadi jeragat. Okey, lepas tu masalah genetik. Ramai juga ada keluarga kalau you tengok, mereka juga suka, orang kata macam dah gelap kat pipi-pipi ni. Okey, dan selalunya peringkat yang seterusnya lah masalah birth control pill. Orang perempuan selalu yang ambil birth control pill. Orang yang pregnant selalu juga dia panggil ada macam mask. Dia pakai macam ada orang letak benda-benda macam hitam-hitam sikit kat situ. Itu orang panggil pregnancy mask. Lepas tu ada kaitan dengan hormon lagi yang tinggi progesteron. Okey, hormon replacement therapy. Orang perempuan yang kena ambil hormon tu. Faktor bangsa yang kita yang setengah tu cerah, setengah tu gelap. Itu tak boleh buat apa-apa lah kan. Okey. Tapi yang penting ialah malam ni bukan kita pertikaikan nak mencerahkan kulit. Saya memang tidak mahu berdepankan konsep whitening. No, saya lebih minat kepada kalau boleh nak mencerahkan apa yang tak sepatutnya ada kat situ. Itu saja maksud saya. Tapi yang penting ialah bagi mereka yang ada thyroid problem, cek dulu. Jangan asyik nak pergi ambil ubat je dulu. Thyroid tu nak kena cek dahulu. Pun boleh menyebabkan pertukaran warna kulit di muka terutama sekali. Ada yang orang ada SLE, lupus, ada psoriasis, ada apa lagi satu, eczema. Itu pun mungkin disebabkan asal usulnya daripada dulu-dulu dah banyak inflamasi. Seterusnya orang yang ada hypertension, ya kan, lagi orang yang ada masalah alergik kepada antibiotik. Okey, jangan main-main. Ada masalah stres, memang selalu boleh bertukar wajah kulit. Dan akhir-akhir sekali pemakaian kosmetik lah
yang terlalu apa tu, kadang-kadang kita tak tahu apa ada dalam, seperti mercury. Nanti saya cerita ubat-ubat yang dipakai untuk nak hilangkan apa tu jeragat ni pun boleh menghitamkan lagi. Alright, seterusnya ada 5 cara orang menyelesaikan masalah jeragat secara moden. Satu daripadanya dia pakai apa ni, ubat-ubat seperti hydroquinone. You pernah dengar kan? Dan sebenarnya hydroquinone dah lama di-ban di beberapa buah negara, walaupun doktor masih dibenarkan pakai, tapi bagi saya kalau boleh tak salah. Hydroquinone ni memang very apa tu, keras dia punya side effect-nya pun nanti boleh, kalau salah-salah bulan dia jadi lebih teruk daripada sebelum you kena jeragat tu. Ada orang ambil arbutin, memang terkenal untuk nak putihkan, nak cerahkan, licorice atau kojic acid. Ada yang ambil aloe vera, ada yang ambil green tea, dan ambil uncang green tea tu kadang-kadang dia tampal-tampal, ataupun ada satu nama rusinol. Yang ni semua adalah untuk mengurangkan melanin punya pengeluaran, supaya dia lebih, orang kata apa, lama-kelamaan jadi lebih cerah. Tetapi yang penting ialah macam mana kita nak stop dia daripada keluar ke kulit. Sebab tu dia pakai umpamanya vitamin A, ataupun dia pakai retinol ataupun retinoic acid. Ramai orang ambil organic soya protein ataupun B3 tu, niacinamide tu kan. Itu famous untuk stop daripada melanin tu, dah dikeluarkan tapi supaya tak ditransfer keluar ke kulit atas ni kan, 5 lapis tu. Lepas tu ada satu lagi peringkat yang bila melupas kulit ni kan, dia mati-mati, dia melupas, dia keluar you tak sedar pun kadang-kadang. Yang ni ada lagi beberapa bahan yang digunakan seperti lactic acid, retinol, untuk supaya menghidupkan balik, regeneration of you punya sel. Peringkat yang ketiga ni mustahak. Sebab apa? Mau tak mau kulit kita akan mati dan akan bertukar, orang kata apa, salin lah, macam salin baju lah kan, melupas. Okay? So masa ni kita kena ambil peluang untuk supaya tidak tambah lagi melanin. Ada caranya. Okay? Ingat step nombor 3 ni kita banyak gunakan nanti untuk menyelesaikan masalah. Of course, sambilan tu you jaga diet you, ambil banyak yang antioksidan. Orang ambil banyak coffee berry, okay? Banyak mulberry. Lagi sekali green tea, dan ujung-ujung sekali orang ambil sun protector, okey, SPV semua tu kan, sun protective factor tu, kalau boleh pakai jangan tinggi pada 30 lah, walaupun orang kata lagi tinggi sampai 50 ke atas tu lagi tahan lama. Bagi saya tu dah terlalu banyak chemical yang digunakan. 30 ke bawah masih lagi safe. Okay? So jangan beli yang tahan sampai 1 hari. Takut sangat pada matahari pun tak bagus juga. Alright, kita dah habis cara moden. Sekarang kita nak buat cara alami pula. Ada orang suruh kat kampung-kampung lah, suruh pakai, ambil kulit limau, you campur dengan ni lah air, you boil dia. Kulit limau, you buat macam special vitamin C you sendiri, you boil dia. Lepas tu you buat dab, okey, you pedap-pedap, okey, ataupun you keringkan kulit limau ni, you tumbuk halus-halus, lepas tu you buat macam paste, you buat mask. Ni cara kampung. Ada juga cara kampung yang suruh buat ambil potato, ubi kentang, lepas tu ditumbuk halus-halus, dicampur dengan susu pun dia buat paste, boleh. Lepas tu you nak bagi lembut sikit lagi, you masuk dengan aloe vera ataupun you masuk dengan bedak sejuk. Ni orang kampung dulu dah buat semua ni, boleh. Dan last kali kalau you nak buat juga, nak cuba ambil daun seledri. Seledri ni daun sup lah. Okey, daun sup ni campur dengan limau nipis punya kulit ataupun dengan dia punya air sikit, lepas tu campur dengan madu. Okey, lepas tu you buat you punya mask lagi. Ni cara-cara orang dulu-dulu ataupun orang sekarang pun, kalau yang tahu cara alami dia buat macam tu. Janji saya pada anda ialah the Moroccan secret. Okay, how orang Morocco mempertahankan, kenapa zaman sekarang ni orang-orang moden, orang-orang seperti company seperti L'Oreal book habis minyak-minyak essential oil daripada Morocco. Kalau dia dapat, dia nak pegang satu gunung Atlas. Nama satu gunung di Morocco tu nama Atlas. Gunung tu ada khazanah clay dia, tanah liat dia yang special, yang semua, terutama sekali orang perempuan lah. Tapi malam ni orang lelaki kena pakai juga, sebab orang lelaki pun kena jeragat kan. So ada lagi kenapa orang Morocco tu kenalkan ke dunia sekarang. Dulu orang tak tahu secret dia, sebab ada lebih kurang 7 cara yang mereka pertahankan sampai ke hari ini, yang menjadikan mereka sekarang dah diterajui oleh company besar daripada Switzerland, daripada France. Dia ambil dia punya secret kat sana.
Okey, saya contohkan pada anda. Satu, cuma asal usulnya tempatnya cuma di Morocco saja. Namanya apa? Argan oil. Jadi siapa yang pernah main dengan argan oil tu you faham. Cuma dengan syarat you ambil yang original. You tahulah bahan-bahan apa pun kalau laku, kalau dah jadi terkenal di dunia, nombor satu dia lebih mahal, nombor dua orang dah ciplak dia, faham tak? Orang dah orang ambil apa adulteration atau fake. So argan oil is one of dia punya famous. Secret dia, ni saya nak bagi pada you. Nombor dua, dia banyak main dengan herba. Jadi saya memang minat dengan herba pun, tapi herba yang datang daripada kebanyakannya daripada Morocco sendiri. Okay? Mereka tu tanahnya unik sikit. Orang panggil the last green curtain. Maksudnya lepas pada green curtain ni semuanya Sahara Desert kat bawah tu, Afrika kan. Dia Northern Africa. So orang kata apa tu sempadan terakhir yang ada hijau, masih ada pokok-pokok. Dinamakan argan trees, pokok-pokok herba Morocco. Mereka terkenal dengan hammam. Hammam ni tempat mandi secara macam di Morocco ataupun di Turki semua ni kan, dia orang mandinya pakai betul-betul, dia gosok you sampai habislah. Sakit juga kata orang yang biasa mandilah. Saya tak pernah mandi kat Morocco, saya tak tahu, tapi saya tahu yang mandi kat Turki semua tu memang dia balun kita betul-betul, dia gosok dia, kalau dia orang utara panggil dia gonyoh, tahu tak? Jadi exfoliation, nak keluarkan kulit-kulit. Kalau kat sini lulur dia buat lembut dengan apa inilah kan, bunga-bunga semua. Sana tak, dia pakai lanyap tu. So hammam, lepas tu penggunaan dia punya bahan-bahan secret dia yang saya cerita sekejap lagi. Tadi pun saya dah cerita argan oil, dia pakai herbal, dia pakai, dan dia banyak pakai konsep melupas. Dia apa tu, dia saya kata apa tadi, yang gosok tadi kan. Okey. Lepas tu clay banyak pakai. Apa tu? Tanah liat. Seronoklah saya dengan tanah liat sebab apa? Dulu masa saya belajar 20 tahun dahulu nak buat air RX water, saya banyak main dengan tanah liat. Jadi tanah liat rupanya bukan saja untuk membersihkan air, tapi untuk membersihkan kulit kita. Masya Allah. Lagipun kita dibuat daripada tanah liat pun, betul tak? Asal usul kita. So dia orang banyak pakai tanah liat. Dan bukan tanah liat biasa. Mereka ambil dua tempat, satu di Gunung Atlas, satu lagi di ada satu macam apa tu ni apa, dasar tasik ke dasar laut saya tak ingat, tetapi dasar daripada air kat bawah sana. Okey. Tapi yang penting ialah dia orang banyak pakai rose water. Rose, bunga rose, okey, tapi bunga rose yang ada satu tempat dinamakan apa tu, Damak roses. Terkenal lah di dunia kalau nak ambil kosmetik ni dia orang spray. Jadi kita galakkan you cari bunga rose, you rendam sendiri, you spray, lagi murah lah. Kalau saya nak import rose water daripada sana boleh, tapi mahal kot. Okay. Last kali dia orang banyak main dengan henna dan nila. Okay, so saya nak cerita pada you all malam ni, ada satu yang dipanggil nila yang special tu, dipanggil nila blue indigo. Special daripada pokok yang dikeringkan dan dijadikan serbuk, dicampurkan dengan clay. Ada sesuatu yang saya cerita pada anda malam ni. Yang penting you kena tahu asal usul apa tu yang penting dalam tujuh apa tu step tadi yang dia orang jaga. Sampai sekarang dia orang pertahankan budaya untuk menjaga kecantikan, terutama sekali pihak perempuan lah. That's why they call it the Moroccan secret. Rupa-rupanya tujuh ni dia orang jaga sampai sekarang. Tapi antara tujuh tu, dua tu yang saya bawa keluar, dimainkan untuk malam ini saya nak cerita, iaitu dipanggil satu clay yang dipanggil apa tu, Rasul clay. Kalau you baca orang-orang Morocco, dia terkenal dengan Rasul. Ataupun ada bahasa lain dipanggil Gosul. Gasul, Rasul ni nama yang clay jenisnya. Dan terkenal clay ni datang daripada Atlas Mountain. Ada satu banjaran gunung. Dan Tuhan bagi rezeki dalam clay ni ada banyak vitamin, mineral, trace mineral seperti iron, zinc, magnesium, phosphorus, silika. You bayangkan kalau dapat clay yang begitu banyak mineral, bila kita sapu nanti kat muka, Masya Allah. Sebab tu dia panggil clay ni bagus untuk cleansing, untuk nak bagi apa, sejuk, soothing, bagi rasa aman dan nyaman. Dan dia senang apa tu regeneratif, dia bagi macam hidup balik sel-sel kita, dan dia buka pores. Sebab apa dia nak kena buka pores dulu, lepas tu nanti dia akan tutup. Okey, sebab dia nak kena detox, okey, nak absorb semua, dan bila dia dah kering nanti masa kering tu dia akan ketat. Okey, dahsyat dan bila you dah basuh nanti dia akan jadi licin, apa tu, mulus, apa bahasa-bahasa orang-orang perempuan ni kan. Jadi
bersih lah licin, you know. Jadi saya nampak bila saya dah try tu, kadang-kadang kalau kita tengah kena matahari belah pagi, kita buat katakan belah petang nanti nak tidur ke apa, you boleh nampak dia punya pertukaran daripada kulit yang dah jadi dull, yang dah rasa macam malap, ada kusam sikit dan sebagainya tu jadi cantik, dan dia tidak menyebabkan oily pula. Setengah tu kadang-kadang bila you bubuh sesuatu dia akan naik balik berminyak. Okey, last kali ialah yang tadi saya kata nila tu. Perkataan pun nila, warnanya saya tunjuk nanti. Dia warna biru tau, dan asal daripada pokok tu bahasa orang putih dia panggil blue indigo. Di sana ni special lah, orang-orang yang kosmetik memang kejar tempat tu. In fact semua dah kena booking pun. Kita ni nasib baik ada jalan lah untuk cari yang kita kena cari yang organik dan betul-betul original. Bahaya sangat zaman sekarang ni, banyak orang menipu. Tapi blue nila ni, blue indigo ni daripada pokok, lepas tu dikeringkan, lepas tu dijadikan serbuk, dicampur dengan clay tadi, rosul clay tadi tu. Bila kita sapu pula dengan nila, nila ni memang terkenal. You ingat tak nila masa kita sekolah dulu, kita pakai nila untuk apa? Untuk baju-baju putih, betul tak? Kadang-kadang risau juga kalau nila ni tak keluar macam mana. Tapi bila nila tu dah dihilangkan nanti, dia tinggal putih melepak, faham tak? Tapi itu baju. Tetapi untuk kulit, dia tujuannya ialah untuk meringankan kehitaman ataupun tingginya jeragat tadi, nak dikurangkan. Maklum saja dia dah naik ke kulit atasan tu, jadi masa, ingat tak step nombor 3, step apabila melupas tu ataupun exfoliation tu, masa tu kita main dengan nila ni, dia menghidupkan balik sel yang lapisan bawah tu supaya tidak begitu tinggi melaninnya, tidak begitu hitam lah. Jadi dia bila keluar lagi sel, dia cerah sedikit. Itu lama kelamaan dia jadi whitening yang secara natural untuk kulit, dan dia mengurangkan ataupun menyembuhkan masalah sambak panas tu, sunburn tu, okey, yang sampai merah, lepas tu lama-lama jadi gelap kan, okey. Dan dia juga untuk blackheads, tumpuk-tumpuk hitam. Dia juga untuk mengurangkan masalah kadang-kadang kulit kita nak jadi keras. Sebab tu kat sana, orang-orang nak kahwin kat sana, dia orang sapu satu badan, terutama sekali kat joint-joint ni, yang ujung-ujung siku kan, ujung-ujung lutut, leher semua ni, mana yang nampak hitam-hitam tu dia orang pakai ni. Pakai yang saya cerita ni, nila campur dengan rosul ni. Okey, lepas tu dia sapulah kat punggung lah, kat elbow lah, kat leher lah, kat lutut lah. Semua sendi-sendi dan mana-mana tempat yang dah mula gelap. Okey. So ini khas untuk anak-anak dara yang sebelum kahwin tu, bila dia nak kahwin, nak buat ni lah persandingan, semalam 2 malam sebelum tu dia orang mandi dengan gunakan gosok bahan-bahan ni. Cukup dulu. Dia juga terkenal untuk melembutkan kan, untuk menjadi dia kurang rasa irritation, dia tak berapa sensitif kulit kita, dan dia moisturizer. Automatic dia, bagi mereka di sana dipakai untuk orang sakit eczema ataupun orang psoriasis, dan dia terkenal untuk semua jenis kulit. Dia tak kira oily skin ke, dry skin ke, you know. So it doesn't matter night skin ke, morning skin ke. InsyaAllah anda tunggu tanggal 21, okey, baru boleh order hari Ahad tu. Sebab sekarang saya dah final stage, dah buat packing elok-elok balik. Okey, yang penting you kena nanti belajar guna, dipanggil apa ni, this is nila mask dalam bentuk macam ni. Okey, alright, yang ni lepas pakai mask tu, you dah basuh lembab kulit semua tu, you pakai serum. Okey, lepas serum you pakai you punya you punya facial cream. Saya tak campur dengan you punya own cleanser semua tu, beli sendirilah. Sebab yang tu kalau kita import daripada Morocco, nombor 1 mahal, nombor 2 takat cleanser je you pakai yang you dah biasa, boleh tak? Tapi yang penting 3 yang tengah ni. Selepas pada you buat cleansing, nak hilang makeup you semua tu, seminggu 2 kali, saya tunjuk sekarang saya pun pakai, tak adalah kerap sangat, saya lelaki kadang-kadang saya tak kisah sangat kan. Tapi saya rasa ada juga, saya pun dah naik, maklum saja bila dah umur atas pada 65, 66 ni, dia mulalah. Okay, so apa yang perlu buat, selalunya sebelum mandi pun boleh, lepas mandi pun boleh, tak kisah. Okay, sebab yang penting ialah you kena ambil sedikit air. Okay, lepas tu ni dia punya tube dia, saya dah pakai sikit dulu. Lepas tu you sapu ni cara nak pakai apa? Cara nak pakai you punya nila mask. Okay, so you calik sikit kan, nampak ni hitam ni kan, betul tak? Okay,
Dulu hitam lagi, okey. You boleh bubuh tempat yang you cuma nak concentrate je. Okey. Okey, macam tu. Okey, kalau you rasa dia macam cepat kering, you tu sebab kita kena cuma bubuh dalam dalam 15-20 minit cukup. So kalau you rajin, you nak bubuh lebih, you bubuh lebih lah. Okey. Alright. Selalunya saya bubuh kat sini, kat leher pun boleh. Okey. Alright. Tapi malam ni saya tunjuk kat sini cukup lah. Okey. Okey, hati-hati. Nampak tak? Ni bayangkan saya ada hitam kat belakang-belakang ni je. So saya bubuh kat bahagian-bahagian ni je. Okey. Alright. Tak payah banyak-banyak sangat. Okey. Alright. Macam tu. Alright. Saya tak yalah, dahi saya tak banyak sangat kot, hitam-hitam kot kan. Okey. Tapi kalau you nak bubuh semua, boleh, tak ada masalah. Bubuh satu muka lah. Okey. Saya cuba tak mau ambil masa panjang sangat. Tapi yang lelaki ataupun yang berumur ni, saya rasa kat bawah ni kena bubuh lebih sikit. Macam apa? Ini selalunya kena bubuh air sikit. Bagi dia lembut, apa? Pandai-pandai lah, perempuan pandai lah ni kan. Okey. Okey, saya tak berapa tebal, tapi yang penting saya banyak hitam kat sini. Okey. So, yang ni tak berapa banyak hitam. So, saya cuma nak bagi sampel kat you macam mana. Dan dia cepat kering. Dalam masa tak sampai 1 minit. Dah kering. Lepas tu you biarkan 15-20 minit. Boleh. Lepas tu you agak-agak lah. Okey. Nanti okey, saya dah tunjuk pada anda sekarang. You biar macam tu. So you pergilah nak baca buku ke, nak buat apa ke, nak tengok, nak WhatsApp dengan kawan you ke apa. Lepas tu you ambil gambar, you kata, aku tengah pakai ni kan. Okey, lepas pada 5 minit, you akan rasa, orang panggil apa, saya dah buat eksperimen ni banyak, dah dekat 6 bulan dah saya cuba mainkan dengan bahan-bahan ni. Saya bagi pada family saya dulu, staff-staff saya, mereka lah jadi dia punya guinea pig. So, jangan malu, buat ni seminggu 2 kali. Okey, boleh tak? Okey, tak payahlah sampai 3-4 kali tu, sebab you nak save sikit kan. Cukup, tak payah buat hari-hari of course. Okey. Lepas you basuh nanti, lepas berapa minit? 15-20 minit. Kalau tertidur pun tak apalah. Takut habis bantal pula nanti kan. Tapi yang pentingnya, bila dah kering nanti, what you do is, you lepas rasa dah, kalau satu muka, satu leher ni memang cekang lah. Rasa macam orang bagi mantap lah. Okay, kata kencang lah kata orang Indonesia kan. So what you do is, after dah cuci, dah bersih, okay, dah betul-betul bersih, pakai air, no problem. Lepas tu you lap elok-elok. Kalau you ada rose water, you spray rose water kat muka you, okay? Rose water boleh buat sendiri, ataupun you pergi kat kedai-kedai India, banyak rose water. Dia orang banyak pakai rose water. Make sure is clean rose water kan. Lepas tu you pakai ni, you letak you punya sikit je. Satu titik belah kanan, satu titik belah kiri. Cukup bagi saya lah. Kalau perempuan nak bubuh 4 titik, 1, 2, 3, 4 pun boleh. Apa yang dipanggil serum dulu, okey? Boleh nampak tak serum ni? Ini very valuable lah, bernilai tinggi ni, sebab dia ada argan oil yang original betul-betul. So saya risau jatuh ni betul-betul rugi ni. Okey. Saya tunjukkan contoh je. 1 titik cukup macam tu. Katakan dah pipi kanan tu, you bubuh 1, 1 lagi sini. Okey. What you do is you massage dia. Okey, massage elok. Baunya punya best sebab kita campurkan argan oil dengan essential oil lain yang kita tahu bagi menghidupkan balik you punya kulit you. Okey, dah nak cerah 1, nak hilangkan jeragat nombor 2. Tapi yang penting ialah untuk menjaga supaya bila melanin tu naik balik nanti dia dapat nutrien yang terbaik. Yang ni tak sampai 5 minit dia akan absorb. Dan baunya kadang-kadang tak payah pakai perfume pun boleh. Sebab apa? Dia dah ada essential oil daripada bunga-bunga lain seperti lavender semua tu kan. Selain daripada argan oil. Argan oil sahaja dah lebih daripada cukup. Tapi kita nak bagi dia bau wangi dan sebagainya. So lepas you sapu ni, nak tunggu kering pun boleh, tak tunggu kering pun boleh.
you pakai apa tu? Last kali facial cream sebelum you punya own kosmetik. Saya tak jual kosmetik. Saya cuma nak jaga kesihatan, iaitu kulit kita dulu. Okey. Kalau kosmetik pakai nak tutup semua je tak acil lah kan. So, yang ni anda pernah tengok kan? Saya pernah tunjuk botolnya dulu. Ni cantik botolnya. 3 segi macam tu. Tapi yang penting bukan botol. Betul tak? Yang penting kandungannya. So you ambil lah, kadang-kadang atas ni pun ada sikit, ambil calik yang atas ni pun tak apa. Okay, yang atas ni calik sikit, you nak pakai spatula pun boleh. Okay, ni saya dah ambil terbanyak pula. Okay, so you sapu macam tu, lepas tu satu muka lah you sapu kan. Okay, alright, you sapu. Okay, sampai dah clear semua, baru you bubuh you punya makeup. Faham tak? Okay, apa? Oh, very fresh, very nice, and saya minta anda semua hebahkan pada kawan sekalian sebab kita dah ada satu yang memang secret ni ramai orang duk cari sebenarnya, bukan orang tak tahu kan, tetapi mungkin dia tak perasan yang sebenarnya orang-orang ataupun company-company yang besar-besar, selebriti semua dah cari. Yang bahannya datang daripada Morocco. Dia orang bubur lah brand dia orang sendiri. Jual lah sampai 2-3 ribu kan. Kita punya tak perlu. Okay? You mampu milik dan saya janji pada you all, the first 500 yang order sekarang pun dah boleh order, tetapi 21 bulan baru kita launch. Boleh faham tak? Sebenarnya you tak order sekarang pun tak apa sebab saya tak suka kalau produk tu belum saya lancar, you bayar dulu, tak nak. Bila you bayar, you akan dapat produk tu lebih cepat. So Sunday 21 bulan ambil notis ni betul-betul saya dah bagi tahu awal dan saya tak malu cerita ni semua. Orang nak kata apa pun sebab kulit kita, betul tak? Kalau dah naik jadi hitam, dah jadi macam bertumpuk-tumpuk, tak bolehlah kita kata ni semua Tuhan nak jadikan. Kita kena redha, padahal kita yang kadang-kadang menzalimi diri. Contoh makanan, belum saya cerita pun, tapi saya tegur hari tu kan, kalau you tak jaga makan, dalaman kita pun tak betul, stres pun tak jaga, jadi yang ni semua ni cuma orang panggil apa, buat penat je lah. So anda sekalian jaga makanan, jaga tidur, jaga stres. Lepas tu kita main dengan bahan-bahan cerita ni, iaitu dia panggil apa, Nila mask dia. This is the best. Okay, ada Rasul punya clay, ada apa dia panggil Nila, dan ada lagi 5-6 jenis bahan. Lepas tu serum the best among the best, argan oil campur dengan essential oil lain, dan krim dia sebagai base untuk you pakai you punya makeup. Thank you very much. Lagi 5 minit saya boleh basuh. 21 bulan jangan lupa. Sementara tu sekarang masih ada promosi bahan-bahan dan produk-produk yang terbaik yang lain-lain sampai ujung minggu ni sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body,
secara mental dan fizikal. Okey,